Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya kesambung perbincangan kitab Talbisu Iblis pada muka surat 184. Muka surat 184 masih lagi di bawah tajuk Talbis Iblis terhadap para sufi dari kalangan orang-orang zuhud, bab yang ke-10. Di bawah tajuk kerancuan mereka dalam menjelaskan penisbahan istilah sufi. Jadi tajuk yang akan kita bincangkan pada pagi ini adalah kepelbagaian. Mana di kalangan ahli sufi sendiri pun mereka tidak sepakat. Apakah maksud sufi itu? Daripada mana asalnya perkataan sufi itu? Jadi banyak pendapat lah. Dalam kitab ini dia sebut sebahagian. Sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab perbincangan khusus berkenaan dengan golongan mutasawwifah, golongan yang hidup dengan cara kesufian ini, sebenarnya banyak lagi. Kita dapati pengertian-pengertian ataupun definisi-definisi yang telah diberikan oleh ulama, termasuk ulama sufi sendiri, tentang asal perkataan sufi itu. Di sini dikemukakan beberapa contoh. Misalnya Ibnul Jauzi sendiri berkata, di kata kalangan lain dari kalangan ulama sufi berpendapat ni di kalangan ulama lah, tidak khusus pada ulama sufi ni, mereka berpendapat bahawa tasawuf itu dinisbahkan kepada ahlus suffah, iaitu sahabat yang tinggal di beranda masjid Nabi. Itu salah tu, bukan rumah tu atau masjid. Tu tersilap tu. Bukan rumah Nabi, masjid. Sahabat yang tinggal di beranda masjid Nabi SAW. Ni Nabi buatlah. Nabi buat. Jadi mereka berpendapat demikian lantaran ahlus suffah memiliki sifat yang sama dengan apa yang sudah kami jelaskan tentang sifat khas yang dimiliki oleh golongan suffah, iaitu fokus kepada beribadat kepada Allah dan konsisten hidup dalam keadaan fakir itu. Dia kalau kita pergi ke Madinah tu, kalau kita berada di Raudah itu, dia bahagian belakang itu. Bahagian belakang itu cuma anda tidak tahu dia punya berapa meter daripada tempat Raudah itu. Di situlah bahagian belakang itu dulu dia beranda, dia buat beranda. Dia buat peneduh lah. Di situlah sahabat-sahabat yang tidak ada rumah, yang tidak ada keluarga, tinggal di situ. Jadi mereka disebut ahlus suffah. Jadi suffah yang dimaksudkan simaknya beranda lah. Jadi orang yang berada di beranda masjid itu disebut ahlus suffah. Setengah ulama kata jumlah mereka ni tak sampai, mana 150 orang lebih. Kita tengok di sini dia ada penjelasan dia. Dan mereka ni terdiri daripada sahabat-sahabat yang kira-kiranya penumpuan hidup mereka adalah kepada mengkaji hadis, dapat maklumat tentang hadis-hadis Nabi, bertumpu kepada ilmu pengetahuan. Dan mereka lah akhirnya antara yang menjadi mubaligh Nabi SAW. Bukan duduk tidur di masjid saja, tidak. Bila mereka duduk di suffah, di beranda masjid itu, maka mereka antara kalangan yang banyak melihat Rasulullah. Sebab beranda itu dia tidak jauh lah, sebab rumah Nabi ni bersambung dengan masjid. Jadi di kalangan sahabat yang ada rumah masing-masing yang tinggal agak jauh daripada itu, maka ahli suffah ni sebenarnya lebih kerap melihat Nabi.
Jadi orang yang lebih kerap melihat Nabi, dialah banyak maklumat tentang Nabi. Itu sistem pendidikan zaman dulu. Kerana sesuatu yang keluar daripada Nabi semuanya hadis. Semuanya hadis. Kalau orang tanya kita, kalau bahasa mudah lah, kalau orang tanya kata hadis Nabi ni apa? Hak berkait dengan Nabi, hadis belaka. Bila sahih? Bila maklumat tu sahih? Kita sebut itu secara umum gitu. Lepas tu dia ada pembahagian lah, hasan, dhaif, hadis Nabi tu. Itu selepas itu. Jadi Ahlus Suffah, istilah Ahlus Suffah ini, dan mereka ni berperang ya. Mereka ni terlibat dalam siri-siri peperangan bersama Rasulullah. Jadi Ahlus Suffah adalah sekelompok orang-orang fakir umat Islam yang datang kepada Nabi SAW tanpa memiliki kaum keluarga ataupun memiliki harta. Mereka dibuatkan tempat untuk berteduh di serambi atau beranda masjid Rasulullah SAW. Sebab kecenderungan itulah mereka disebut Ahlus Suffah, iaitu orang-orang yang menetap di beranda masjid Nabi SAW. Dia ada beberapa buah masjid di Kelantan apa ada. Kalau di luar pada Kelantan ni, khususnya di Selangor tu banyak lah. Dia ada untuk orang-orang yang tidak ada penempatan, dia ada sedia. Bukan semualah. Kalau di Masjid Langgar tu ada. Anda jumpa seorang tu, memang dia duduk di masjid. Akhir sekali dia diberi tugas untuk bersihkan tandah. Dia ni macam tak ada keluarga lah. Asalnya ada rumah, tapi rumah dia tu, oleh kerana dia sebutlah, oleh kerana rumah dia tu dia buat tidak pada tempat, orang panggil apa, tanah KJL lah. Dia pun tak ada keluarga. Bila KJL nak guna, robohlah rumah dia tu. Oleh kerana dia tak ada keluarga, dia tinggal di masjid. Dia tinggal di masjid, tidur. Akhir sekali pihak masjid benar, dia satu sudut lah di bahagian belakang, dia tidur di situ. Dan dia diberi alam lah, sebab dia urus masjid, cuci bahagian, jadi siap pula secara tu. Dia ni memang dia tinggal di masjid. Kalau di Selangor ni banyak anda jumpa gitu. Misalnya orang-orang umat Islam daripada Sri Lanka misalnya, Bangladesh, dia duduk situ. Dia bekerja, cuma dia minta nak duduk. Dan dengan ada dia, IJK masjid kata bersih masjid tu. Bahkan kalau anak pergi kuliah, dia jual air. Dia jual air. Dia boleh kocok Melayu. Lalu ni dia boleh ambil sak kontrak kalau nak buat rumah ke apa. Dah lama dia duduk, kelik 2-3 tahun sekali. Disebutkan dia kata hasil daripada gaji yang dia dapat masjid boleh cukup makan. Dia kerja tu dia boleh simpan, siapa dia boleh buat kedai runcit di kampung dia untuk anak isteri dia. Tu dia sebutlah. Jadi apa yang anda nak sebut ni, mana ada ruang, diberi ruang kepada dia untuk dia tinggal di masjid. Kalau dulu orang-orang begini dipanggil Ahlus Suffah, dan mereka ada peranan mereka. Baik. Dari Al-Hasan, bila sebut Al-Hasan ni maknanya Hasan Basri lah. Semua pun begitu ya, bila sebut Al-Hasan maknanya Hasan Basri. Dia mengatakan, dia kata Ahlus Suffah ni, yakni orang-orang fakir miskin dari kalangan sahabat yang datang daripada luar Madinah ini, disediakan untuk mereka tempat berteduh. Jadi makan minum mereka di hasil daripada sumbangan orang-orang Islam pada waktu itu. Jadi orang Islam dia ada gini, kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis, di kawasan Suffah tu disediakan satu macam meja lah, ataupun selain pada meja dia letak macam apa kita panggil para dah, untuk sahabat letak buah tamar. Mana-mana sahabat ada buah tamar, dia letak. Hak tu khusus makanan sahabat. Siapa-siapa pun boleh makan. Siapa-siapa pun boleh makan. Gitu. Banyak juga pengalaman anak kuliah di masjid ni, ada dia buat satu sudut hadapan lah. Dia macam dapur lah. Dia sedia. Jadi orang bagi sekuk letak. Jadi ahli Jumaah lepas dia sudah semaya atau sudah kuliah, dia boleh pergi minum. Memang disedia khusus. Orang tak malu-malu dia nak pergi kaca air situ. Apa? Memang disediakan. Hak tu kira sabit. Jadi masjid tidak habis duit. Sebab apa? Sebab memang dilatih masyarakat situ. Setengah orang tu dia bagi 10 riyal sebulan. Setengah tu bagi sekuk, bagi melu. Jadi benda-benda gitu hidup. Patut menarik lagi, dia jadi kelak buah situ. Dia jadi kelak buah, tapi di luar masjid lah. Anda tengok ada kebaikan dia juga.
Ada kebaikan tapi dia diberi pendidikan lah. Dia tidak mengganggu. Mana kalau duduk situ tu, sebab kena ingat dia kan. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi, kita baca huraian ulama, dalam masjid ni sendiri sebenarnya boleh kita bercakap, bukan tak boleh. Jangan kita silap faham. Jangan kita silap faham bahawa dalam masjid tak boleh bercakap. Tak betul gitu, boleh. Asalkan percakapan itu tidak yang melibatkan percakapan yang lara dan tidak mengganggu orang yang beribadat. Misalnya kita nak bermesyuarat tentang perniagaan, kita mari mesyuarat di masjid, kita ambil satu sudut, tak mengganggu orang ibadat, tidak jadi masalah. Kita boleh iktikaf. Sebab ulama kata di masjid ni kalau kita bercakap sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, tidak jadi masalah, bahkan boleh pahala. Misalnya kita nak mesyuarat, dia kita kata, contohnya jawatan kuasa kampung lah nak mesyuarat, mari mesyuarat di masjid, tak ada masalah pun. Bicara tentang dunia, tentang kemaslahatan dunia umat ni, masyarakat kampung, tidak jadi masalah. Syarat jangan ganggu orang beribadat, jangan mencemarkan masjid. Kita boleh buka lampu, boleh kipas pun boleh, tak ada masalah. Secara beradabnya mintalah dulu, sebutlah kepada EJK tu hamba nak guna ni. Jadi sepatutnya EJK kena bagilah dalam keadaan terhormat, masing-masing kena faham, jangan menyusahkan pengurusan masjid. Tapi asalnya boleh. Kalau kita baca dalam hadis Bukhari, masjid ni macam terperumuh kedua sahabat, tapi dengan syarat dia tidak mengganggu orang beribadat. Kalau nak kecek pun perlahan. Hal tu kita dapati, sebab tu masjid dia jadi tempat tumpuan masyarakat, bukan mari semaya semata-mata, tidak. Tu. Bahkan kalau masjid Madinah dulu tempat mesyuarat. Sebab tu kalau masjid boleh sediakan ruang lah untuk aktiviti. Makna tengok setengah-setengah tempat ni kadang-kadang masjid luar lah, dia buat tempat kita kata nursery di masjid untuk pendapatan masjid. Banyak kau kemudahan untuk orang semaya. Jadi dia pelbagai pengguna masjid. Itu berlaku dah zaman Nabi SAW. Ni hak kita duk bincang ni salah satu. Dah hak ni sangat terkenal. Dia panggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Baik. Hak kita nak bincang ni sebab dia ada kaitan dengan sufi tu. Jadi mengikut pendapat pertama, ahli sufi itu dinamakan sempena kepada persamaan mereka dengan ahli suffah ni lah. Dari sudut mana? Dari dua sudut. Dari sudut kehidupan beribadat dan dari sudut kehidupan mereka sebagai fakir miskin itu. Ibnul Jauzi menyatakan Ahlus Suffah tinggal di masjid kerana terpaksa, dan mereka memakan sedekah juga kerana terpaksa. Sebab sahabat ni sebenarnya kalau kita baca dalam buku-buku, dia tak suka makan sedekah sepanjang hayat, tidak. Misalnya kalau ahli suffah dengan terpaksa, bukan dengan rasa seronok boleh sedekah, seolah dengan sedekah itulah mereka biayai kehidupan mereka sampai mati. Tidak begitu. Buktinya adalah sesudah Allah memberi kelapangan kepada orang Islam pada waktu itu sudah ada pendapatan, sudah ada kekayaan lah sedikit di Madinah. Mereka keluar daripada kondisi itu, mereka keluar daripada keadaan itu, dan mereka tidak lagi tinggal atau menetap di beranda masjid. Jadi sahabat mula-mula mari duduk di masjid itu mungkin beberapa tahun. Bila dia sudah ada keluarga, dia menikah, dia ada kerja, dia bina rumah. Orang lain pula mari sebab hak daripada luar negara lah kita kata, hak mari menetap di Madinah dengan maksud nak belajar ilmu. Hak tu berlaku beratus tahun tu berlaku tu. Kalau kita baca sejarah mana ulama kita pelajar-pelajar daripada Balkhan, daripada Balkan, adalah Balkhan, Bukhara, seluruh dunia mari menetap di Madinah. Jadi bila pergi tu nak duduk mana? Di Serambi itulah. Jadi maknanya beranda yang dibuat oleh Nabi untuk orang musafir, orang Islam mari itu sentiasa ada orang hak ni tobik, hak ni masuk. Begitu situasi dia. Tu kan. Jangan tengok ni pemerhatian lah. Anda tengok kesan tu Sapala ni pun ada lagi di Madinah. Dia tidur kan, orang tumpak kita kan. Dia pergi Makkah nak tahu. Dia bawa dah isteri dia beberapa kali. Lepas tu dia pergi sendiri. Dia pergi tu dia ambil hotel hak paling jauh, hak murah sekali. Dia bawa beg cik lah, beg sandal atas pakai. Anda jumpa dia. Nak tahu dia pergi, dia duduk di masjid. Sebab kalau bawa beg kecil tak apa di masjid, dia tak boleh bawa bagasi tu.
yang rapah kau kerajaan, dia ada bilik khusus, dia ada bangunan khusus tempat untuk beg. Sebab orang ni dia kita ada hotel, kalau bawa beg ni kita ada hotel, tak boleh. Jadi dia duduk Mekah, duduk Madinah, kadang-kadang dia pergi Mekah saja, kadang-kadang tentu dah dia pergi Mekah, tapi kadang-kadang dia tak pergi Madinah sebab dia acak kali lagi, kadang-kadang 2 kali setahun dia pergi. Cara mana dia buat tadi lah. Jadi dia kata dia boleh jimat Mekah lebih 50%. Lepas tu makan sahabat beratus jujur tu dah. Dia makan tu. Anak putera juga kata suka juga beratus tu. Sedap potolor lah sikit. Madinah, mana orang hak luar pergi, khususnya popok Bangla, popok Pakistan pergi hak tak ada hotel ni kan, dia sewa sebab dia syarat kena ada hotel, kalau tak boleh masuk. Dia duduk di masjid, makannya percuma. Walaupun konsep ahli sufah ni tempat khusus tu tak ada, tapi dia boleh duduk di mana-mana. Dia tidurnya nari tiap gitu. Tidur dalam masjid boleh, cuma setengah jam nak solat dia kena bangun. Kalau ada orang tidur dia sepak kaki tu, kau jaga tu, suruh bangun. Jadi konsep tu dia kekal Madinah. Enggak, Madinah 24 jam tak tutup pintu dia. Setakat anak gini sekali dia tutup 1 jam untuk servis masjid. Servis secara dia suruh keluar semua. Ada berlaku sekali ya. 7 kali anak pergi umrah tu, sekali saja anak jumpa gitu. Nak ayatnya konsep tu lah kita kata berlaku di Masjid Madinah. Masjid kita ni tak boleh buat gitu. Sebab apa? Sebab bukan ada orang musafir pun, kalau buka seterusnya masjid dengan tabung-tabung jadi tak ada. Tak kadang-kadang tu gitu. Tapi kukuk mana pun setengah-setengah masjid anda tengok konsep ni lah. Dia ada di luar ruangan utama masjid itu untuk orang-orang musafir, untuk sembahyang, untuk apa, dia ada buat. Comel lah, selesa. Hal tu bagus. Jadi konsep tu kalau kita boleh buat sangat menarik lah. Mungkin setengah-setengah tempat tidak perlu begitu. Tengok keadaan, khususnya masjid-masjid besar di tepi jalan kalau misalnya, peranan masjid itu dia untuk kemudahan masyarakat, dan orang yang urus masjid memberi kemudahan kepada masyarakat, dia dapat pahala besar. Kita tengok dalam Bukhari ada perempuan khusus yang urus masjid tanpa dibayar. Dia panggil imra'atun sauda kan, dalam hadis Bukhari. Bila dia, jadi Nabi tengok tiap-tiap hari dia duduk bersih masjid, perempuan tanpa disuruh-suruh, dan dia pun tidak disebut pun nama, cuma perempuan berkulit hitam. Nabi tengok dia pada suatu selepas daripada tu seminggu lebih Nabi tak tengok dia. Nabi tanya sahabat, mana perempuan yang berkulit hitam tu yang biasa aku tengok dia sentiasa membersih kawasan masjid di sekitar tu? Sahabat kata meninggal dunia minggu lepas. Ni riwayat Bukhari, meninggal dunia. Sedih Nabi kata, apa untuk ayat kakku dia meninggal? Nabi kata, hiya min ahli jannah, dia tu ahli syurga tu. Kerja dia hanya bersihkan masjid saja. Ni perempuan berkulit hitam, orang Afrika lah. Tu dalam hadis pun. Daripada situlah ulama kata sebab untuk kita masuk syurga ni, kadang-kadang kita tidak tahu amalan mana sebenarnya. Kadang-kadang kita nampak kecil kadang-kadang hak kecil tu boleh jadi penyebab dapat rahmat daripada Allah, kita tak tahu. Sebab tu jangan pilih-pilih buat ibadat. Hak kita boleh buat, biar kecil pun. Itu ulama sebut gitu. Kadang-kadang sesuatu yang kita nampak kecil tapi dia kebaikan, setengah orang itu dia anggap remeh, dia tinggal begitu saja. Kadang-kadang hak tu boleh jadi penyebab dia masuk syurga. Mana kita tahu? Sebab penentuan masuk syurga ni Allah, bukan kita. Gitu, ada kena ingat semua tu. InsyaAllah kalau kita faham itu, hilang sifat sombong, hilang sifat besar diri, jadi hilang. Baik. Begitulah. Jadi mana ahli sufah ni, bila mereka sudah ada kerja, sudah ada keluarga, sudah ada penempatan, mereka tidak duduk di situ, orang lain pula masuk. Begitu. Maknanya ahli sufah ni bertukar ganti. Dengan demikian menisbahkan sufi, iaitu penganut tasawuf, kepada ahli sufah, ini satu kesalahan. Kalau dalam kitab asal dia bukan kalimah keliru, tu tak tepat terjemahan. Al-khata' itu adalah satu kesilapan. Kalau kita nisbahkan perkataan sufi kepada ahli sufah, itu tidak tepat. Apa sebab dia? Kalaulah betul penisbahan itu, maka perkataan yang mesti digunakan adalah sufiyun, bukan sufi. Itu kaedah bahasa Arab. Kalau kita nak nisbahkan ahli sufi kepada ahli sufah, sahabat-sahabat Nabi yang berada di beranda masjid, dia kena sebut sufi, bukan sufi. Itu kaedah bahasa Arab.
Tu pendapat pertama. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, ada juga di kalangan ulama berpendapat bahawa kalimah sufi berasal daripada perkataan sufanah, as-sufanah. Apa maksud as-sufanah? Sufanah maknanya sayuran yang keras dan pendek. Itu dari segi bahasa Arab. Mana orang yang makan sayur macam vegetarian lah. Bukan mereka kata tak boleh makan daging tak, tapi oleh kerana kehidupan susah, makan sayur, lebih banyak makan sayur. Setengah-setengah sahabat dia kata kami makan pucuk-pucuk kayu je. Tak ada ketika makan tak sapa ke masjid tu, kadang-kadang makan pucuk-pucuk kayu. Kalau kita kat pucuk niding, nak pucuk ke dia kita kata ulai-ulai gitu, ada hidup liar di kawasan tu lah. Sehingga ada setengah sahabat kata 3 hari kita makan tu, bila beruk pun tahi kambing, bertaik binatang, penajis binatang tu. Ada sahabat yang susah, yang miskin, hak tinggal sini, adalah kadang-kadang makan tak sapanya berlaku gitu. Jadi para sufi dinisbahkan kepada sayuran ini. As-sufanah tu makna sayuran, kerana mereka berasa cukup dengan memakan tumbuh-tumbuhan padang pasir. Ini juga adalah merupakan penisbahan secara tidak tepat, salah juga. Karena jika benar mereka dinisbah kepada as-sufanah yang bermaksud sayuran, maka mereka mesti disebut sufani, golongan sufani, bukan sufi. Itu disebut bahasa Arab. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang ketiga. Menurut kalangan ulama yang lain, kalimah sufi dinisbahkan kepada suf, sufah ni maknanya bulu yang berada pada belulang binatang. Itu bulu binatang lah yang tumbuh di bahagian belakang, bulu yang tumbuh di bahagian belakang leher. Kerana halusnya seakan-akan ni suf. Dia ada beberapa lah. Ni bulu yang tumbuh, hak kata bulu pakar baju dengan bulu binatang disebut lepas ni suf juga. Okey, hak ni sufah, iaitu bulu yang tumbuh di bahagian belakang leher. Kerana halusnya seakan-akan mereka berhubung dengan Khalik Allah SWT dan dipalingkan dari makhluk. Ada yang kata begitu. Dia kata sufah ni daripada bulu yang tumbuh di bahagian belakang leher. Kerana halusnya bulu tu seakan-akan mereka berhubung dengan Khalik, dengan Allah, dan dipalingkan daripada makhluk yang lain. Hak ni setengah ulama kata peliklah penisbahan ni. Gapo dia bulu atas belakang. Tapi setengah ulama kata tidak, mereka pakai pakaian berbulu. Pakaian ni pakaian hak tak molek lah. Dia ambil belulang kambing, gapo ada bulu tu dia buat pakaian. Jadi pakaian tu sebenarnya tidaklah pakaian yang standard. Jadi pakaian tu kadang-kadang bau busuk. Apa? Sebab pakaian bulu ni dia tak boleh lama dia bau busuk. Tapi bawa dia kekal busuk. Itulah dia kata orang yang zuhud. Tu kalau tu disebut dalam kitab. Lewat dia. Sebab tu setengah ulama kata kadang bawa dia ni betul-betul sufi, bau busuk. Engkau tak mandi. Tu ada juga. Bukan semua setengah-setengah tu ahli sufa ni bersih, sangat bersih. Ada juga macam-macam lah, hati-hati lah. Baik, cuba kita tengok lagi. Yang lain pula, pendapat yang keempat pula berpendapat yang berbeza daripada semua itu. Yang benar bahawa sufi dinisbahkan kepada suf. Perkataan ini mungkin lebih tepat, namun yang sahihnya pendapat pertama. Tadilah anda sebut tadi, sufi-sufi ni dinisbahkan kepada orang yang pakai pakaian yang berbulu tu. Hak ni setengah ulama kata lebih tepat, tapi mengikut Ibnul Jauzi tidak. Bagi dia pendapat lebih tepatnya, sufi ni nisbah pada ahlu sufah, sahabat yang tinggal di beranda Masjid Madinah. Baik, tak apalah. Tu kita nak bincang kalimah tu asal pada mana. Istilah tasawuf tu sendiri, istilah tasawuf itu sendiri atau sufi, yakni orang yang hidup dengan cara kesufian, itu orang panggil sufi. Ini muncul dengan tujuan untuk menyebutkan keadaan suatu kaum yang berlaku fenomena ini pada tahun sebelum 200 Hijrah, selepas zaman sahabat, selepas zaman tabi'in, berlaku pada zaman tabi'in. Pada waktu istilah ini dimunculkan oleh generasi pertama kelompok sufi,
Mereka membahas dan menyebutkan ciri khas dengan banyak ungkapan. Walau bagaimanapun asasnya istilah sufi secara intipati dia lah, menurut ahli sufi, adalah mengolah jiwa serta melatih watak dengan mencegahnya dari akhlak-akhlak tercela dan mendorong agar sentiasa berakhlak mulia. Misalnya zuhud. Zuhud ni maknanya tidak tolak dunia. Itu pemahaman mereka. Kita akan bincanglah selepas ni. Sebab Nabi pun guna juga istilah. Nabi sebut juga istilah zuhud. Misalnya izhab ma indan nas. Nabi kata janganlah kamu kata nak apa yang ada pada manusia. Jangan kita ni bila berkawan kita nak apa yang ada pada manusia. Rupanya baik-baik tu kerana nak suruh dia belanja makan. Kalau gitu ni baik-baik ni kerana nak suruh nak dapat harta dia. Kalau duduk dengan dia tak boleh 2-3 sebulan misalnya. Jangan begitu. Kalau kamu tidak ada niat begitu, kamu akan dapat apa yang ada di sisi Allah. Mana Allah buka rezeki kamu. Atau ada juga guna istilah zuhud. Tak apalah kita bincang kemudian. Cumanya zuhud ni merupakan satu subjek yang penting, satu sukat tab yang penting dalam pokok sufi. Zuhud dia ni dia tinggal dunia. Tu tak kena tu. Itulah anak sebut tu, bila bini masak sedap cuhai biar jadi tawar. Ni zuhud. Tak betul tu. Tak betul. Hak ni berlaku ni pada ngaji mereka MA bagi hadis tu. Tu. Santun, mana ramahlah, sabar, ikhlas, jujur dan dan kehidupan mereka, dan banyak lagi lah sifat-sifat baik yang ada pada mereka yang mendatangkan banyak pujian di dunia, boleh juga pahala di akhirat. Hak tu molek asal Tuhan asal mula-mula peringkat awal. Dan pada peringkat ni tidaklah banyak kesalahan yang berlaku di kalangan mereka. Ni orang panggil proses perkembangan ahli-ahli sufi. Kalau baca kitab dia agak macam-macam, banyak orang molek. Sebab tu ulama kita tidak kata sufi ni sesat secara total, tidak. Tapi banyak yang menyeleweng. Dia bergantung kepada keilmuan seseorang itu. Ibnu Jauzi pada pandangan dia kata gini. Dia kata demikianlah kondisi generasi pertama kaum sufi. Hak tu pada mereka awal, pada tahun sebelum 200 Hijrah. Begitulah keadaan generasi pertama kaum sufi sebelum iblis mengelabui mereka dalam banyak aspek dari segi pemahaman, ideologi agama dan sebagainya. Juga sebelum iblis mengelabui generasi setelah mereka yang menjadi pengikut kepada sufi hak peringkat awal itu. Tiap satu generasi berlalu, zaman daripada satu zaman ke satu zaman, maka iblis makin gairah menyesatkan generasi berikutnya, sehingga golongan sufi semakin tertipu, dan pada akhirnya iblis benar-benar secara bermaharajalela telah menguasai generasi sufi hak mereka akhir. Nak ayatnya asalnya tidaklah walaupun sudah dikritik, tapi tidaklah jauh sangat daripada sunnah Nabi, tapi lama kelamaan selepas tu mengasingkan diri pada masyarakat. Pergi ke dalam gua, pergi ke kaki gunung, cuba mengelakkan diri daripada masyarakat. Sebab apa? Sebab hidup dengan masyarakat ni banyak menyebabkan mereka berdosa. Nak menyucikan hati kena hidup bersenia. Kadang-kadang bertahun-tahun. Setengah tu duduk dalam bilik 40 tahun tak keluar. Tubik pergi bilik air makan gitulah. Tapi maknanya itulah dunia mereka. Macam-macam hadrat. Ana baca kitab pokok dia ni, kita nak tahulah. Teruk sebenarnya pokok sufi ni. Bukan semua jangan salah faham. Kukuk mana pun berdasarkan kepada pengalaman ulama-ulama kita lama di kalangan mereka ni telah tertipu oleh iblis, menyebabkan mereka salah faham terhadap konsep hidup beragama. Puncanya kenapa? Kurang ilmu, tapi semangat beribadat tinggi. Itu masalah. Cuba kita tengok di sini. Jadi jangan salah faham. Nabi mai juga sebab takut kita kata tolak sufi, tolak ilmu tasawuf. Tidak. Anda tidak tolak sebab anda ngaji. Guru kita ajar khusus kitab Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Siapa habis? Biar kita tahu. Jadi bila kita ngaji hadis, ngaji tafsir, kita ngaji, kita boleh buat penilaian. Ini tak betul.
Sebab nilai yang tak betul dengan tidak betul ni kita nilai dengan kehidupan yang dibentuk oleh Nabi kepada generasi sahabat itu. Itu garis panduan kita. Dia tak boleh lari pada itu. Kalau kita lari daripada itu, itulah orang panggil sesak dan sebagainya. Faktor yang membuatkan iblis amat mudah menipu kaum sufi. Ini faktor utama kata Ibnul Jauzi. Kenapa iblis dengan begitu mudah menipu kaum sufi? Ialah mereka ini tidak memberi tumpuan kepada pengajian, menuntut ilmu pengetahuan. Kau ana sebut tu lah, hidup dengan cara dia ni 40 tahun lebih baik daripada mengaji hadis 40 tahun. Oh, tengok dia katakan. Dia jadi timbul perasaan gitu. Budak-budak kata teh di puasa. Iblis memberitahu kepada mereka bahawa tujuan ilmu tidak lain adalah untuk amal. Jadi kalau belajar banyak nak amal macam mana? Belajar sikit. Yang pentingnya amal. Tu mari dalam minda mereka. Setelah lentera ilmu ni maknanya pelita ilmu. Misbah al-misbah tu hak asal dia, kita asal dia lah. Setelah pelita ilmu mereka padam, ilmu ni dianggap sebagai punca cahaya, orang panggil pelita lah, ataupun obor ilmu mereka padam, mereka berjalan tidak tentu arah, bahkan hidup dalam kegelapan. Di antara mereka ada yang diberitahu oleh iblis bahawa tujuan ilmu adalah meninggalkan dunia secara total. Mulalah mari konsep zuhud yang salah, sehingga mereka ini menolak apa saja yang diperlukan oleh tubuh, menyamakan harta dengan kala jengking. Noayanya harta memusnahkan kita, hingga mereka lupa bahawa harta diciptakan untuk menggapai kemaslahatan akhirat. Dunia ni adalah, kalau dalam konteks fikrah, dia panggil fikrah, konsep harta yang diajar oleh Nabi, harta ni adalah kemaslahatan hidup di dunia untuk dapat akhirat. Orang panggil wasilah, jambatan untuk dapat akhirat. Itu harta. Sebab tu tak boleh tolak harta. Nabi tak akan berjaya dalam peperangan, dalam dakwah kalau tak ada sahabat-sahabat yang kaya. Sebab tu sahabat Nabi puji sahabat yang kaya. Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar tua dia habis harta. Isteri dia Khadijah habis harta. Kalau tak ada orang-orang kaya yang faham agama, terjejas perkembangan agama. Hak tu memang tak ada khilaf di kalangan ulama. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, nyok kaya kalau Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman tu hadis-hadrat ahli korporat besar, habis harta untuk agama. Ada pokok ni lah sebenarnya dakwah boleh berjalan. Nak perang ni kena ada harta. Bukan nak guna pisau awak kerak bawel tu. Dia tak lihat tu. Dia kena sesuai dengan orang panggil senjata pada zaman itu. Dan senjata ni mesti berkualiti. Dan sahabat pergi perang ni bawa pedang berapa bilah seorang? 3, 4. Setengah sahabat tu 3 bilah pedang patah masa perang. Gak kalau bawa 2 sebab tu dia ada, dia bawa perang tu ada khusus sahabat. Pedang saja beratus-ratus hak bagas spare ni. Gak anak panas banyak mana. Dia ada khusus pula tentera yang jaga tu. Stok harta atau ni senjata tu. Kos besar. Sepolah ni kalau perang ni sebutir peluru pemandu tu kadang ada berjuta-juta kot. Tu. Baik. Cuba kita tengok. Sebab itulah dalam konsep orang panggil ni, kalau dalam istilah dia panggil milkiyatul mal. Konsep pemiliki harta adalah sebagai maslahat untuk akhirat. Kita guna harta dunia, maslahatnya untuk akhirat. Puak-puak dia ni dia tak nampak gitu. Bayar ke kerana nak berzikir berhenti hijau. Padahal hijau tu zikir dah. Tu silap faham. Akhir sekali bini jual kuih. Ni anak sebut ni atas mata anak tengok. Bini dia jerit, tapi bini dia ni tak seceram anak aman. Hijau bank pegawai besar lah, berhenti. Bila habis simpanan dalam bank susah bini terpaksa jual kuih. Tu hak kita tengok. Apa tu? Kerana nak berzikir. Tu salah besar dalam agama. Hijau tu zikir dia. Kalau kena cara. Jadi puak-puak ni mereka lupa bahawa harta diciptakan oleh Allah adalah untuk menggapai kemaslahatan. Mereka membebani jiwa mereka secara berlebihan.
Sampai-sampai tak pernah tidur ibadat. Popok dia ni bila beribadat tak tidur malam. Duduk tu sehingga keras punggung ni. Dia semaya sunat tak berhenti. Nabi buat gitu ke? Tak. Bila tak, maknanya cara tu bukan cara yang Nabi ajar. Walaupun semaya, walaupun puasa, walaupun zikir, tak lihat dia. Kita tahu zikir dia kerana Nabi ajar, dan kita kena berzikir dengan cara Nabi. Hak tu timbul isu zikir Allah 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 tu. Hak tu timbul zikir tu. Betul. Ana malah bicara dari sudut boleh kata Allah Allah Allah, akhir sekali hu macam-macam Allah bunyi macam-macam tu. Ana ada pengalaman duduk dengan perempuan. Biarlah kita kata tak salah, tak hukum lah, boleh kata Nabi lagu mana? Nabi berzikir Allah Allah ke ada? Tak salah cara boleh kata boleh tu. Nak takwil boleh takwil ada. Nabi lagu mana? Cuba mari hadis Nabi berzikir Allah 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 Allah. Kalau adanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar lah, hak tu ada. Ni kalau kita nak takwil jadi Allah Allah ni, siapa yang memulakan Allah Allah dengan zikir? Pokok ni sufi ni. Pokok tarikat. Ana tak usah kata boleh, tak usah kata dah. Nabi buat lagu mana? Bapa yang tidak, bapa yang tak usah buat serupa dengan Nabi, bapa. Kamu ni kena penyakit mana tu? Tu kalau kita sebut gitu bunyi kasar lah tak? Ni dia rupanya syaitan dia kena ingat. Nabi kata subhanallah, mubuh subhanallah saja. Ada juga Allah tak tinggal, Allah ni kata tengok syaitan ni halu, dia nak ubah sikit lah biar tak serupa dengan. Hak pentingnya jangan serupa dengan Nabi. Itulah orang panggil talbisu iblis. Cara iblis nak rosakkan kita. Bapa tak seikut betul hak Nabi. Tentu dah tak ada khilaf tu. Sahabat ni ada kalau berzikir Allah 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 Allah. Tak ada hukum lah dosa ke tidak, tak boleh sesat, tak ada hukum. Masalah bapa yang tak serupa dengan Nabi. Padahal istilah zikir pun kita tahu kerana Nabi yang sebut. Kena ingat bagi-bagi lagu tu. Puak-puak dia ni ada 150 lebih salat sunat. Ada buku dengan iaitu oleh Dr. Jammas. Dr. Jammas ni orang di Yaman, tulis buku. Puak-puak sufi ni sampai 150 semaya sunat. Capur dengan hak ada Nabi ajar, dia capur-capur jadi 150. Semaya hajat saja ada 3 jenis. 8 rakaat ada dia buat macam-macam dia ada, kita tengok. Semaya ni sebelum tidur semaya 2 rakaat, dan semaya tu dia ada pada lepas baca Fatihah kena baca ayat ni, lepas tu doa khusus ada. Tujuan apa? Nak supaya mimpi jumpa Allah. Khusus. Berat dia. Anda baca tebal kitab tu 150. Ulama kritik sesah hadis. Tu hadis tu. Baik, seterusnya. Ini bobot dia lah. Padahal ni hadirat, kalau dia nak beribadat sepanjang hayat dia pun. Baik, anda nak sebut ni kaedah umum ni penting sangat ni. Dia ibadat yang diajar oleh Nabi kita ni, ibadat siang hari dia tak sama dengan ibadat malam hari. Tu kena faham asas ibadat. Siang hari mu ibadat dia tak serupa dengan malam hari. Sebab ibadat Nabi pada siang hari dia melibatkan aktiviti bermasyarakat. Masa semaya. Lepas tu sahabat Nabi baca Quran masa bekerja, dia berzikir masa bekerja. Tak ada seorang pun sahabat kerana nak baca Quran, nak zikir, sahabat tak kerja. Tak ada seorang pun. Bahkan ada percubaan beberapa orang buat gitu siang hari duduk berzikir, orang lain duduk kerja. Saya nak pekong anak batu. Nak berzikir duduk atas masjid, orang lain kerja belakang. Pada kerja tu boleh berzikir. Bila-bila paru kami sahabat baca Quran. Tapi malam hari dia berada di atas tikar sajadah. Tidur dulu lepas isyak, bangun 1/3 akhir malam. Itu fenomena ibadat yang diajar oleh Nabi kita. Sangat jelas dalam hadis. Sangat jelas. Siang hari ibadat dalam bentuk lain, malam hari ibadat dalam bentuk lain. Jelas. Jadi kalau kita bawa pendekatan lain tak serupa dengan Nabi, bagi ana la yuqbal min, Allah tak akan terima. Allah tak akan terima.
Kena berhati-hati. Dia syaitan nak kita buat ibadat, nampak baca Quran juga, tapi tak serupa dengan cara Nabi baca Quran. Nampak semaya juga, tapi tak serupa dengan Nabi semaya. Nampak berzikir juga, tapi tak serupa dengan cara Nabi zikir. Tu target syaitan. Tu cara nak memesongkan puak-puak agama. Iblis ni cerdik. Dia ada zaman Nabi sebelum Nabi ada, dia ada dah. Jadi puak-puak tok lepas bawah kita ni, cara dia nak memesongkan kita, dia bukan kata je bola pergi masjid, dia tak kata gitu. Bola zikir, dia suruh mari juga, tapi buat dia tak serupa dengan Nabi. Buat ibadat langgar adab yang Nabi ajar. Hak tu dia nak. Puak kita ni kalau dia tak sudi semaya, tak boleh mengumpul kita kaki semaya dah. Kaki zikir, kaki baca Quran. Cuma dia ajar. Kalau baca Quran, membaca biar cepat, target dia biar nak habis. Tengok dia cuba memesongkan. Padahal target baca Quran dalam agama kita nak faham makna, baca biar betul. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha marah pada sahabat yang baca Quran khatam anak hari. Bagaimana mutu bacaan tu? Tu Aisyah kritik dari segi mutu bacaan. Sebab apa? Aisyah kata Nabi tak pernah khatam baca anak hari habis gitu. Setakat Al-Quran turun, dia baca ikut secara tartil, boleh hayati makna. Benar-benar gitu kita kena tahu. Hak tu dah dibincang dalam kitab ni. Takut kita ditipu dalam beribadat, ditipu dalam baca Quran, ditipu dalam berzikir. Takut bimbang tu. Baik, ana ambil sedikit lagi. Jadi orang-orang sufi ni sebenarnya maksud dia baik. Sebab tu ulama kita tidak komplain, tidak kritik niat. Sebab niat ni dia dengan Tuhan. Hanya sahaja cara mereka melakukan ibadat itu sudah tergelincir daripada apa yang Nabi ajar. Ada sebahagian ahli sufi tanpa mereka sedar, mereka telah mengamalkan hadis-hadis maudhu'. Ini terjadi kerana keterbatasan ilmu mereka. Banyak hadirat kalau kita baca kitab-kitab kitab-kitab sufi ni, hadis maudhu' saja banyak sebenarnya. Lepas ni dia ada sebut beberapa contoh. Baik. Lalu muncullah puak-puak dari kalangan sufi ni yang membicarakan hal ehwal hidup, sengaja melaparkan diri dan sengaja memilih hidup miskin. Timbul was-was serta lintasan-lintasan pemikiran. Mereka mula bincang perkara-perkara ni. Puak-puak dia ni pelapar sampai rebuh pesai pun ada. Kerana lapar itulah menyebabkan kita boleh isi rohani kita dengan zikrullah. Bila kena pelapar tubuh tu, sampai begitu. Mereka menyusun banyak sekali karya dalam bidang kesufian ini. Misalnya hak ni hak terkenal ni, Al-Haris Al-Muhasibi. Al-Haris Al-Muhasibi ni, ni antara ulama sufi yang ulama kritik, ulama Islam kritik dia. Sebab banyak anjuran-anjuran itu bercanggah dengan ajaran Nabi. Selanjutnya muncul kaum-kaum sufi lainnya yang kemudian menganut fahaman tasawuf ini. Lalu disebutkan sifat-sifat yang membezakan kelompok ini dari kelompok yang lain. Mana sufi itu pun ada kelompok dia. Kelompok sufi yang tu ni. Ni tarekat ni. Ni tarekat. Tarekat pula berpuluh-puluh. Kadang-kadang beza tu kerana sedikit-sedikit perbezaan dari segi amalan. Seperti yang mengenakan pakaian bertampung-tampung ni. Ada setengah buat dia tu pakaian ni bertampung-tampung. Nak ayatnya zuhud, tak boleh pakai pakaian baru. Tak boleh pakai pakaian baru. Pokok kita ni bila nak tidur malam kena pastikan tak ada harta. Tu baru ahli sufi yang sebenar. Teramah tu nak tahu. Teramah tu nak jadi lagu mana? Padahal Nabi sebut dalam hadis kalau esok nak khemah pun Nabi suruh tanya lagi pokok. Tidak gitu kan Nabi sebut. Nabi suruh, bukan Nabi suruh sahabat dia fikir simpan harta untuk keluarga. Kalau kamu mati, kalau kamu tinggal harta tu lebih baik daripada kamu meninggal dunia dalam keadaan tak ada harta, menyebabkan isteri kamu merempak terpaksa minta sedekah. Itu tak baik. Nabi ajar dalam hadis sangat jelas. Kena fikir tentang hak keluarga ni dalam bab harta. Orang yang tinggal harta lebih baik Nabi kata daripada orang yang tidak ada harta. Sebab apa tu? Untuk kemaslahatan keluarga dia. Maka pakai yang bertampung-tampung, muraqa'ah.
Kemudian memperdengarkan cerita kisah-kisah. Oh, kalau kita dengar bapak dia kat kisah. Oh, ada juga di Kelantan kita ni orang yang mengajar di masjid ini duk sebut kisah-kisah sufi. Tok guru dia tu hebat. Boleh jalan atas hari, kecing atas batu jadi emah. Dalam internet lah ni ada. Duk mengajar di masjid tu masjid ni. Ana kena. Gapo dia faedah untuk umat mengajar lagu tu? Nabi mengajar lagu tu ke? Siapa tok guru dia ada mengajar tu nak ayat hebat, keramat dia panggil keramat tok guru dia. Duduk Mekah, teringat nak makan pulut durian. Pergi ambil pulut durian di petani, dah makan lepas asar. Dia pergi, dia lepas mai Zuhur dia klik. Tak tahu naik jet ke apa dia cepat ketemu, klik ke petani. Boleh bawa pulut dia pergi Mekah. Nak ayatnya keramat. Dia panggil ilmu lipat bumi. Dak mu lipat aku tu bukan mu lipat bumi. Gapo dia faedah mengajar lagu? Nabi nak pergi peperangan Tabuk tu dok rancang perjalanan. Nak lagu mana biar selamat perjalanan. Naik kuda gitu, naik unta gitu. Nabi nak berhijrah ke Madinah seminggu lebih. Tak ada pula ilmu lipat bumi Nabi ni. Berlipat sirat kalau silat-silat hari bulan ni. Bahaya dia. Sebab tu bagi anak tak kira lah apa sahaja kehidupan setengah-setengah orang, kita kena faham kehidupan yang Nabi bawa pada sahabat, baru kita selamat. Tinggal hak tu tak jamin kita selamat. Nabi kata inni taraktukum amrain in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abada. Nabi kata pesaka yang aku tinggal kepada kamu dua perkara, yang mana kalau kamu berpegang teguh dengan dua ni kamu tak sesat, walaupun manusia seluruhnya sesat. Apa dia? Quran dan hadis Nabi. Sunnah aku yang aku tinggal, yang diperjuangkan oleh para ulama tu. Bersukacita ni hidup, bersukacita ni terjemahan dia. Wijdan ni hidup dalam keadaan orang panggil, kalau dia duduk sama kita fikir hidup lain, seolah dia berada di dunia tapi dia berada di dunia lain. Dia hidup dalam dunia dia sendiri. Perasaan dia melayang-layang meneraka alam rohani. Tu. Dapat dia ni salah satu amalan pok dia ni hak sesak ni hak teruk ni. Dia menari. Hadis-hadis boleh tengok. Boleh tengok tempat kita ni sudah ada dah dalam setahun dua ni menari. Kalau dulu saya tengok di Turki pokok sufi ni dalam masjid pakai skirt hak jatuh tu, pakai skirt nari musim-musim piyah tinggi, sokok tinggi musim-musim. Itu dia panggil ar-raqs. Ar-raqs ni tarian ahli sufi. Mengikut falsafah mereka, bila kita menari sambil berzikir, pergerakan itu dia akan menggegarkan hati kita. Waktu dalam gitu. Sedangkan Nabi sebut, Nabi tak pernah, sahabat Nabi kalau kita baca dalam sejarah, gerak gini ya, paling tinggi, gerak gitu. Subhanallah. Sekadar tu ya. Tak ada gerak tu sampai tak busuk bunyi. Tak ada dia. Ni buat dia tengok dalam internet di Kelantan, di Kedah ada di Kelantan apa tu. Siapa bila dia berzikir subhanallah tu, dia jadi macam tak khabar, bangun caca musim kocok dia. Musim-musim. Ada ke sahabat Nabi hok jamin syurga lagu tu cara zikir. Apa tak serupa tu? Kamu zikir jadi gitu, sahabat Nabi zikir tak jadi gitu. Apa jadi gitu? Kena kaji tu. Kalau orang tidak Islam tengok lagu ni zikir orang Islam, hilik kepala dia, cabut serban. Dia ada giat dia. Subhanallah, subhanallah. Naik giat dua, naik giat tiga tu bangun cacat, cabut serban. Nampak puatu Jepun. Kocok dia. Anda tengok, dah anda pernah masuk dalam majlis nengwana. Akhir sekali daripada Allah, daripada bunyi Allah patut akhir bunyi akhirnya anda dengar sendiri. Hak ni lah, hak ni berlaku sepanjang zaman ni. Hadirat, kalau nak tengok cara kehidupan yang diredai oleh Allah dalam bab zikir dan beribadat, itulah sahabat Nabi. Tengok tu contoh kita. Imam Syafi'i kata kalau aku tak faham cara hidup satu hadis, aku tak faham, aku kena rujuk bagaimana sahabat amal hadis tu. Itu Imam Syafi'i sebut. Jadi kalau gini hadirat kena sedarlah. Okey, ana ambil sikit lagi. Mereka menari-nari, bertepuk tangan, berzikir sambil tepuk tangan. Dia panggil tasfik. Tu apa dia? Selain mereka juga terlibat, selain daripada mereka dilihat sangat berbeza kerana lebih bersih dan suci, nampak lebih bersih, kecek, jangan tu molek zahir nampak gitu.
Tak saya ingat ke dunia siapa popok dia ni ada, tapi anak tak jumpa pakai dia, tahu dia lah ke mana. Dia ada dulu kelompok dia beberapa orang di pondok Tok Kenali. Dan hari jumpa dengan anak tiap hari pergi sembahyang masjid. Satu hari tu anak bercakap dengan dia. Dalam perjalanannya balik pada masjid, anak nak balik rumah anak, dia nak balik rumah dia, kecek dalam perjalanannya. Dia kata kau popok dia ni. Dia kata Ustaz Dem mari sembahyang, dia kata niat nak pahala, kata sebab tak boleh pahala, anak kata kalau tidak ikhlas. Jadi bila niat nak pahala, dia mesti ikhlas, dia bercampur, dia bergaul habis tu. Dia kata kalau niat nak pahala bukan kerana Allah, jangan terlintah nak fadilat ibadat. Masa buat ibadat kita kena terlintah buat kerana Allah, kalau tidak tak sah ibadat. Dia sebut gitu kan. Anak kata lepas tu Nabi suruh tu, man sama Ramadan, kata dia man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kata, Nabi ni siapa? Wakil sah Allah. Nabi kata sesiapa puasa bulan Ramadan kerana ihtisab ni maknanya mengharapkan pahala yang dicadangkan oleh Allah. Dalam kalimah ihtisab tu juga dia ada dua makna, kena faham. Sebab tu dia kena mengaji hadirat. Mengaji ni dengan ulama rabbani. Seseorang yang buat ibadat khususnya puasa mengharapkan ihtisab. Ihtisab dua makna, harap ikhlas dan harap pahala, dua serentak. Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah dia buat. Nabi sebut tu ajaran Nabi. Tiba-tiba dia kata tak boleh nak pahala. Dia sebut kan tu tidak ikhlas tu. Kita kerana Allah, dia tak faham. Tak boleh pahala kalau tak ikhlas. Sebab tu ulama kata bila Nabi kata boleh pahala, makna ikhlas tu. Mudah ya, agama kita mudah aja. Okey, yang terakhir, persoalan tadi terus berkembang. Jadi sufi ni dia berlaku proses perkembangan dia. Ditambah lagi para syekh, dia panggil syekh, para guru mereka mencipta keadaan-keadaan yang kondusif dalam membicarakan realiti kehidupan ahli sufi. Bahkan mereka ini jauh daripada ulama rabbani dalam istilah Quran dan istilah hadis, dan memandang segala kondisi yang dilalui sebagai ilmu yang sempurna. Dengan berzikir berlaku perubahan dalam anggapan-anggapan, dalam khayalan-khayalan mereka. Mimpi-mimpi mereka itu adalah bagi mereka, mimpi ini bagi mereka adalah salah satu tanda naik darjat. Orang paling banyak mimpi dia ada darjat dia. Mereka pun menyebut pengetahuan ini dengan ilmu batin, dan menyebut ilmu syariat sebagai ilmu zahir. Hak ni dia kata kanan sendiri atas muka ana. Ya tahu tak ada mengaji hadis tu dia panggil ilmu zahir. Hak kita ni ilmu batin, dia kata atas muka ana. Ana tak makan nasi lauk pagi lagi dia pergi rumah. Popok dia ni. Di kata di kebakriah tu ada popok dia ni. Anak akhir sekali anak tak ada nak kata kita duk royak cara Nabi daripada mana ni. Kita tanya dia, hak ni daripada mana? Nak rujuk pada mana ni? Rujuk amalan sahabat mana? Nak rujuk Nabi mana? Dia tak boleh royak. Dia kata Ustaz Ding bukan bidan Ustaz Ding. Dia kata memang lah, anak pun tak say bidan dia. Dia kata berat bapak dia ni. Akhir sekali dia tak ada nak kata, ya, kalau Ustaz Ding ikut bapak kita nak letak jadi Amirul Mukminin dalam tasawuf. Dia kata anak minta 8,000 sebulan. Anak kata boleh, nak latih anak jadi amir, anak nak 8,000 sebulan. Alam kejut dia. Bakal dia kata dunia molek Ustaz Ding. Buat ke dia Amirul Mukminin tak ada piti. Nak gitu. Kalau 8,000 sebulan kita nak senyap buat dia. Nak latih, mudah-mudah latih gitu. Saya pun latih, kita latih jadi menteri besar. Boleh kecek apa lah gitu. Gong kenapa buat dia gong. Anak kata patutlah betul supaya aku baca dalam kitab. Sebiji supaya kita baca dalam kitab buat dia ni. Hak tina-tina dia gitu. Lepas tu hak tina ada juga mari jumpa ana. Wasabih duk ala telkom. Dia masuk wasabih ala telkom. Subhanallah. Duk berzikir. Allah nak kata bakwa lah. Itulah benda-benda ni bahaya. Gitulah dia. InsyaAllah ni kita bincang kemudian. Kena ingat ni, takut kita bincang ni hak sufi ni, sufi yang tak betul, bukan sufi yang betul.
Mana sebab tu bagi anak letaklah nama ke dia pun. Yalah kalau nak tanya anak, tak usah guna istilah tu, mengenai Nabi tak guna. Tak usah guna lah istilah tu. Kan dia sebut dah sebelum kita bincang minggu lepas kan. Istilah agama muslim, muttaqin, muflihin, syuhada, itu istilah Quran. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muttaqin itu istilah Quran. Kita tumpu pada istilah Quran. Itu istilah yang digunakan dalam hadis. Okey, kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi. Tujuan kita bincang adalah nak supaya kita tidak tergelincir daripada ajaran sunnah Pak Nabi ajar. Itu kita nak. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.